Nama saya Jason Kong Wiyen daripada Human Anatomy and Physiology Group C. Salam sejahtera kepada Dr. Raibah. So, baik, dalam video ini saya akan menunjukkan dan menjelaskan hasil tugasan bagi projek Teaching and Learning Tools daripada kumpulan kami. So, kumpulan kami telah menghasilkan satu Google Site yang bertajuk Skeletal System Disease. So, dalam homepage di sini adalah homepage. Dalam homepage terdapat beberapa gambar dan setiap gambar telah link dengan page yang berbeza. Contoh, gambar pertama adalah learning objective. So, bila pelajar klik masuk, dia akan nampak learning objective yang akan dapat setelah mempelajari Google Site ini. Di sini adalah learning objective selepas pelajar mempelajari daripada Google Site ini. So, baik, di sebelah bawah kanan, kita akan nampak satu homepage. Bila klik, dia akan balik kepada homepage. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada Teacher Add Contact. Dalam page ini, ada maklumat tentang kumpulan kami, iaitu saya, Noh Yunirah dan juga Syahid Datuk. So, di sini ada my email, pelajar klik dan boleh terus link kepada email kami. Jika ada apa-apa persoalan, pelajar boleh send daripada email ini. Seterusnya kita balik kepada homepage. Dan dengan ketiga ini adalah student attendance. Pelajar perlu mengisikan maklumat mereka untuk ambil attendance mereka setelah melayani Google Site ini. Baik, kita akan pergi kepada overview pula. Baik, dalam overview skeletal system, pelajar akan dapat satu gambaran tentang skeletal system. Apa itu skeletal system? So, dalam page ini telah menjelaskan beberapa pengenalan kepada skeletal system. So, di sini pelajar akan nampak satu lembar dan mereka boleh klik dan akan pergi kepada video tentang pengenalan skeletal system. Manakala di sini pula ada juga satu link gambar akan pergi kepada website yang menjelaskan skeletal system. Baik, selepas overview, di sini ada satu button kita boleh klik dan akan pergi kepada page yang seterusnya, iaitu skeletal disease. So, di sini skeletal disease ada 3, sama ada disease yang disebabkan oleh bone fracture, disease disebabkan oleh shears, ataupun disease yang disebabkan oleh bone tissue. So, kita akan pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu bone fracture. Dalam bone fracture, bila pelajar klik, dia akan pergi kepada pengenalan dulu. So, di sini kita boleh nampak pengenalan bone fracture. Manakala bila tarik ke bawah, akan nampak macam mana kaedahnya untuk menentukan sama ada bone fracture ataupun tidak. So, selepas kaedah menentukan bone fracture, kita akan pergi kepada symptom. Symptom, baik, di sini pelajar dapat mempelajari apakah simptom yang disebabkan oleh bone fracture. So, di sini ada satu lagi video menjelaskan dengan lebih detail tentang simptom apabila menghadapi dengan bone fracture. Di sini pelajar akan tengok ada satu question. Question ini adalah satu aktiviti kecil untuk pelajar membuat dan discuss di waktu kelas. Baik, di sini ada satu button untuk pergi kepada courses. Baik, dalam courses, pelajar dapat memahami beberapa jenis penyebab yang akan menyebabkan bone fracture. Lepas itu adalah type of fracture, jenis fracture. So, page ini pelajar dapat mempelajari macam mana jenis bone fracture yang ada. So, setiap satu ada bersama dengan penerangan tentang setiap jenis bone fracture. Di sini ada satu video tentang pengenalan ataupun penjelasan yang lebih detail terhadap bone fracture. Sini juga ada satu question untuk pelajar discuss di kelas nanti. So, next adalah treatment.
treatment kepada bone fracture. Di page ini pelajar akan dapat tahu apakah treatment yang boleh diambil selepas menghadapi bone fracture. So next, kita pergi kepada disease yang disebabkan oleh shears. So di page ini membuatkan satu pengenalan kepada disease yang disebabkan oleh shears, dan picture ini kita boleh klik akan pergi kepada first disease yang disebabkan oleh shears. So sini ada osteosarcoma. Pelajar dapat tengok pengenalan terhadap osteosarcoma dan juga macam mana untuk menentukan diagnoskan osteosarcoma. So sini ada juga simptom terhadap osteosarcoma. Seterusnya kita pergi kepada causes dan type osteosarcoma. Di sini pelajar dapat tengok apakah penyebab yang menyebabkan osteosarcoma dan juga jenis kepada osteosarcoma. So next, kita ada treatment kepada osteosarcoma. Di sini terdapat beberapa treatment yang boleh diambil jika seseorang menghadapi osteosarcoma. Seterusnya, selepas osteosarcoma, kita akan pergi kepada multiple myeloma. Multiple myeloma juga adalah salah satu disease yang disebabkan oleh shears. Di sini kita akan dapat overview, causes, sign and symptom, dan juga treatment. So, kita pergi satu, iaitu overview. Di sini akan dapat tengok apakah itu multiple myeloma. Ada pengenalan kepadanya, dan juga sini ada learn more. Kita boleh klik dan akan pergi kepada website yang menerangkan pengenalan terhadap multiple myeloma. Dan sini ada video juga, pelajar boleh menonton supaya lebih faham. Next, akan pergi kepada causes multiple myeloma. Pelajar dapat tengok dan memahami apakah penyebab kepada multiple myeloma. Dan sini ada juga learn more, pelajar boleh klik dan dia akan pergi kepada juga pergi kepada website yang menerangkan causes kepada multiple myeloma. Next adalah sign and symptom. Page ini pelajar dapat tahu dan mempelajari simptom kepada multiple myeloma. So sini ada dua gambar, pelajar boleh klik. So dia akan pergi kepada website yang menjelaskan tentang multiple myeloma. Baik, kita akan pergi kepada next, iaitu treatment kepada multiple myeloma. Di sini pelajar akan tahu apakah treatment untuk multiple myeloma ini. So di sini ada penjelasan dan juga satu video tentang treatment kepada multiple myeloma. So next, kita akan pergi kepada bone tissue. Apakah disease yang disebabkan oleh bone tissue? Di sini ada 4, iaitu osteoporosis, osteomalacia, dan Paget disease, dan last sekali ada osteomyelitis. So di sini kita akan nampak 4 screen kepada disease yang disebabkan oleh bone tissue, iaitu screen osteomyelitis, screen osteoporosis, screen Paget disease, dan juga screen osteomalacia. So 4 ini adalah disease yang akan dijelaskan di dalam Google Site ini. So seterusnya kita akan tengok dalam setiap disease, kita akan jelaskan overview, causes, symptom dan juga treatment untuk disease tersebut. Seperti osteomyelitis, kita ada overview kepada osteomyelitis, causes osteomyelitis, symptom osteomyelitis, dan treatment osteomyelitis. Sama juga kepada osteoporosis, kita ada introduction, ada causes, ada symptom, dan juga ada treatment. Dan yang ketiga adalah Paget disease. Kita akan tahu apakah overview kepada Paget disease ini, apakah causes, apakah treatment, dan juga symptom. Dan last sekali adalah disease osteomalacia. Sama seperti yang 3 disease tersebut adalah kita akan tahu overview, causes, symptom, dan juga treatment kepada disease ini. So, pelajar akan fahami apakah causes, symptom, treatment, dan juga overview-nya kepada setiap disease tersebut. Baik, di sini ada beberapa perkara yang penting yang perlu dibagi tahu kepada pelajar. Yang pertama iaitu next button. Apabila belajar lamankan web ataupun Google Site ini, anda perlu perhatikan web button yang ada di Google Site supaya
anda tidak misskan mana-mana subpage ataupun page yang penting. Dan yang seterusnya adalah hidden bar. Pelajar perlu perhatikan dalam setiap page Google Site, adakah terdapat hidden bar yang macam ini, yang ada perkataan tab here dan anak panah bersama dengan anak panah. Jika ada, pelajar perlu klikkan supaya dapatkan information yang dalam hidden bar ini. Next. Yang ketiga adalah video. Dalam page Google Site, terdapat beberapa page ada bersama dengan video. So, pelajar perlulah menonton video ini supaya mendapatkan maklumat yang sepatutnya. Yang last sekali adalah tag the picture. Dalam Google Site, terdapat sebahagian page dia ada picture yang link dengan website yang lain. So, pelajar perlu klik supaya dapatkan maklumat yang tertentu ataupun yang lebih lanjut untuk topik tersebut. Seterusnya adalah tips for healthy bone. Di page ini, pelajar akan dapat mempelajari cara ataupun macam mana kita sebagai manusia boleh mengekalkan kesihatan ataupun kekuatan tulang kita supaya untuk mengelakkan diri daripada disease yang dipelajari tadi. Seterusnya, kita akan pergi kepada page yang last kali, iaitu question. Di question, pelajar akan diminta untuk klikkan link dalam page ini dan pelajar akan pergi kepada page what word, iaitu question ataupun quiz kepada pelajar dan pelajar diminta untuk menjawabkan quiz ini supaya tujuannya untuk menilaikan kefahaman pelajar dalam proses pembelajaran ini. So, quiz adalah berkaitan dengan kandungan pembelajaran iaitu disease skeletal system. So, pelajar perlu menjawabkan setiap soalan untuk menilaikan kefahaman mereka dalam quiz ini. So, itu sahaja semua keseluruhan kandungan yang ada dalam Google Site ini yang dihasilkan oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih.